A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salat wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'u qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersama-sama pada hari ini bertemu dalam rumah Allah, yang mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang mendapatkan rahmat Allah SWT dan juga dinaungi oleh para malaikat, dan juga kita berada dalam sebuah majlis ilmu yang kita harapkan pertemuan kita adalah termasuk dalam golongan yang bertemu dan berpisah kerana Allah SWT. Baik, semua sihat? Nampak penat lama dah hidup sini. Dari pagi pukul 8. Masya Allah. Dan mudah-mudahan masih lagi kuat semangat. Dan kalau nak terlena boleh bangun. Bangun tu saya tak kacau lah. Bangun tu faham, maknanya nak mencerdaskan diri. Bangun nak bagi celik-celik sikit kan. Kalau dah penat dari pagi, mudah-mudahan sebenarnya ni waktu dia, kalau ikutkan waktu pagi bukan waktu tidur kan. Bukan waktu lena. Jadi sepatutnya memang sepanjang pagi tak ngantuk pun, tapi manalah tahu kan, kot-kot ada godaan daripada makhluk lain kan yang mengganggu kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Masjid ni dulu saya ada kuliah kat sini kan, berapa sebulan sekali ke apa kan. Tu tadi masuk-masuk masjid ni ke tak perasan dulu nama dia kan. Lama dah tak datang. Jadi alhamdulillah, maknanya kita bertemu. Dan tadi ada jemaah yang bagi tahu memang biasa dulu dekat kelas yang dulu tu kan, kita dulu kuliah dalam kelas sana kat Dewan kat Dewan. Baik, alhamdulillah kita bertemu hari ni dengan munajat hari ni kan, munajat muslimah. Dan apa yang kita akan bincangkan hari ni adalah berkaitan dengan muslimah dan zikrullah berpisah tiada. Jadi kita semua yang ada pada hari ini semua muslimat, tapi ada juga tu muslimin duk berlari kat belakang. Kanak-kanak tak apalah. Jadi bila kita sebut tentang muslimah, maknanya muslimah ni apa? Dan saya percaya kita semua rasa kita muslimah kan. Mai sini ni maknanya kita rasa kita muslimah. Kalau datang masjid tu insya-Allah maknanya kita rasa kita muslimah. Kita masuk masjid, kita buat ibadah, maknanya kita semua muslimah. Jadi muslimah ni apa sebenarnya? Bila kita muslimah, kita kena tahulah siapa kita gitu. Siapa kita? Bila kita namakan diri kita sebagai muslimah, dia ada maknanya satu status kan, muslim, muslimah gitu. Muslimin, muslimat. Siapa muslimah? Muslimah adalah orang wanita yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Itu maksud muslim. Jadi bukan kita saja, maknanya bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW disebut sebagai muslim, muslimah, tapi juga Nabi Ibrahim AS tu pernah disebut dalam Quran sebagai musliman gitu. Musliman dengan makna kata bukan disebut makna agama tu Islam, tapi dia sebut dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi maksud Islam tu sendiri ialah berserah diri kepada Allah SWT. Baik, bila kita kata serah diri pada Allah, maknanya kita tunduk patuh semata-mata kepada Allah. Dengan erti kata dalam hidup kita ni tidak ada yang lebih agung selain Allah, tak ada yang lebih besar dalam fikiran kita selain daripada Allah, tak ada yang lebih besar dalam hati kita selain daripada Allah, dan tak ada yang lebih penting dalam hati kita selain daripada panggilan Allah SWT. Jadi kalau ada bertembung 2-3 panggilan, maka panggilan Allah adalah yang paling utama. Itu makna muslim. Jadi kita betul-betul tunduk patuh, betul-betul serahkan diri kita kepada Allah SWT. Kita takkan serahkan diri kita kepada sesiapa kalau penyerahan itu adalah bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kan tu maksudnya gini, dalam hidup kita, kita ada kan disuruh kita taat pemimpin, disuruh kita taat, kalau wanita ni taat kepada suami. Maknanya ada perintah untuk mentaati. Sedangkan kalau kita kata kita seorang muslim, kita hanya mentaati Allah dan Rasul. Sepatutnya dia memang sebenarnya kaedah dia hanya mentaati Allah. Satu je Allah. Habis Rasul kenapa? Sebab Allah suruh kita untuk taat Rasul. Allah suruh ati Allah wa ati Rasul. Allah kata taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Maka kita taat pada Rasul sebab Allah suruh kita taat pada Rasul. Baik, kenapa pula taat kat suami?
Sebab Allah suruh taat kat suami. Jadi maknanya kalau ayat tu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah mutlak. Tak ada pengecualian. Tak ada kita kata term and condition. Dia memang mutlak. Taat je pada Allah apa saja yang diperintahkan. Taat kepada Rasul juga mutlak sebab perkataan dia atiur rasul. Tapi bila wa ulil amri minkum dan pemimpin kamu, dia tak ada ati'u ulil amri. Dia tak ada. Beza dia, kalau yang tadi ati'u maknanya ketaatan mutlak, tak ada kompromi, tak ada bincang-bincang lagi. Memang kena taat. Tapi kalau taat kepada pemimpin, itu adalah berdasarkan kepada term and condition. Jadi pemimpin itu termasuklah suami kita. Kan? Term and condition, TNC, kan? TNC, term and condition, ada syarat-syarat tertentu, kan? Jadi taat kepada pemimpin termasuk kepada suami atau siapa saja yang ada di atas kita. Kalau mungkin kalau muslimat, kita ada ketua muslimat dan kita ada pemimpin-pemimpin kita. Baik, taatnya adalah dalam situasi mengikut syarat bahawasanya dia sedang membawa kita untuk mentaati Allah. Jadi tujuan untuk taat kepada manusia-manusia ni yang Allah bagi list ni kan, maknanya ada perintah taat suami, taat pemimpin dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mempermudahkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi dalam Quran dan hadis kan, dalam perintah Allah dan juga sabda Nabi SAW, itu ada benda-benda yang tak didetailkan, tak ada pendetailan. Contohnya gini, tengah hari nak makan apa? Tengah hari ni, makan tengah hari nak makan apa? Ada tak dalam Quran ataupun hadis? Tak ada, kan? Yang tu yang perlu pada pemimpin tu. Jadi pemimpin tu siapa, tengok situasi. Misal kata tengah hari nak makan apa, situasinya ialah kita tengah bincang satu keluarga punya. Satu keluarga bincang, maka ketua buat keputusan itu sepatutnya suami. Tapi dalam Islam sentiasa ada proses memberikan pandangan. Maknanya kita anak-anak buah ni kan, isteri ke anak-anak ke, dan kalau dalam keluarga misalnya yang suami dah tak ada anak lelaki, dia lelaki pemimpin kot mana pun, kan? Baik, kita boleh mengeluarkan pandangan, pendapat. Ni Pahang ni nak masak, nak makan apa, ikan patin tempoyak, kan? Kan ikutlah kita nak sambal belacan ke, kita nak makan apa, yang anak tiba-tiba nak burger kan, nak seorang nak pizza, nanti seorang lagi nak nak kambing golek, macam-macam kan. Bila banyak pendapat, akhirnya takkan nak makan semua. Ada mak terlebih rajin, anak-anak dia boleh order seorang satu menu. Mak nak nasi goreng tom yam, okay, mak dia buat. Mak hari ni nak nasi masak nasi ikan tempoyak kan, patin tempoyak, mak dia buat. Habis seorang satu menu, lepas tu pakat tak habis. Banyak sangat kan. Jadi di situlah kenapa perlu ada pemimpin, untuk kita mempermudahkan ketaatan kita kepada Allah dalam bab makan. Bab makan, misal kata makan tengah hari tu, ketaatan kita kepada Allah dalam bab makan ialah yang pertama, makanan tu mesti halal dan juga baik untuk tubuh badan kita. Dia ada perintah dalam bab makan. Makan ni kena ingat, makanan itulah yang akan membentuk kita. Bukan sekadar di dunia, dia akan membentuk tubuh kita di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi makanan ni benda sangat penting. Sebab tu ke bila sebut dia penting, dalam Quran ada ayat makan. Makan bahasa Arab apa? Ada yang orang pandai bahasa Arab, ada orang belajar bahasa Arab. Tadi yang pengerusi pun belajar Mesir kan. Makan apa? Makan. Ada yang lain. Kita belajar bahasa Arab hari ni. Hari ni dengan apa yang terjadi di Palestin, di Gaza, satu perkara penting yang perlu kita take note adalah upah. Betul, akalah. Ini cerita pasal bahasa Arab ni. Ubah kita punya cara bentuk pendidikan kita. Hari ni kan kita tengok anak-anak di Gaza, kita kagum tak? Kanak-kanak dia, tak payah cerita orang dewasa. Orang dewasa memang dah hebat lah. Yang kanak-kanak, cuba tengok interview-interview yang tanya soalan anak-anak tu, cara dia jawab, kita kagum tak? Kagum kan? Dia boleh jawab, misalnya ada satu kejadian dalam runtuhan, dah dalam runtuhan dia masih boleh sebut, ni usia dia 13 tahun kan, maknanya masih bukan dewasa kan. Dia bila orang nak keluarkan daripada runtuhan, ni bukan benda simple lah, runtuh dalam bangunan, dia boleh sebut, keluarkan orang lain dulu, last sekali baru saya. Maksudnya dia ada ithar. Itu ilmu dalam Islam, ukhuwah dalam Islam.
Ataupun dia kata kalau tak keluarkan orang lain dulu pun boleh keluarkan saya dulu, saya boleh tolong keluarkan orang lain. Maksudnya yang dia fikir orang lain. Ni kanak-kanak dia. Dan ada kanak-kanak yang kaki dia kena bom kan, kena bom, putus satu kaki. Orang tanya dia, kaki kamu ke mana? Kaki saya telah saya serahkan kepada Allah. Macam tu jawapan anak-anak dia kan. Anak kita tak tahulah kan. Bukan kata kaki hilang, kaki luka sikit dia dah salahkan habis kawan dia. Itulah kawan kita buat tu kan. Macam mana agaknya kalau kita yang kena serang, tak apa jadi gitu. Baik, bila kita tengok situasi, itulah anak-anak dia. Sekarang kita tengok pendidikan, dah tentu dididik. Dia takkan automatik, kanak-kanak ni dia tak automatik jadi macam tu. Itu bukan semula jadi sifat manusia. Dari kecil tu dia dididik. Apa didikan dia, yang tu kita nak tiru. Dan kita kalau nak, kita hari ni kan kita dah nampak Gaza tu sebagai sebuah kuasa Islam yang hebat, sehingga dunia mengiktiraf. Sampai ada orang Eropah, orang Barat yang kata kami mahu ditadbir oleh orang Gaza. Dia kata mereka ni lah yang sepatutnya memimpin dunia hari ni. Itu kata orang bukan Islam. Orang Islam apatah lagi. Maksudnya dunia dah nampak, kita dah nampak tumbuhnya satu benih khilafah Islam ada di Gaza. Sebab dia bukannya cerita seorang yang kuat, tapi satu puak, satu kaum. Bila satu kaum tu hebat. Baik, kita nak sekarang ni, kalau kita nak tumbuh sebagai kaum yang sehebat itu, maka ubah sistem cara kita mendidik generasi yang akan datang ni. Mereka mulakan yang pertama sekali, kanak-kanak dimulakan pendidikan dia dengan Quran. Sebaik saja dia mula boleh bercakap. Jadi mula dia boleh bercakap bukan ABC dulu, tapi alif bata dulu. Kita hari ni ABC dulu kan. Sebab ingat dia nak masuk sekolah. Jadi ABC sampai Z dia dah boleh nyanyi, A, B, C, D, E, F, G kan. Sampai Z dia boleh nyanyi, alif bata tak pandai lagi. Alif bata kemudian. Sekarang kita nak utamakan sebaik saja dia boleh bercakap, dengan pelat-pelat dia itulah dia tetap akan sebut ayat Quran. Dan dia dah boleh mula menghafal daripada pendengaran sebelum dia boleh membaca. Jadi kita bacakan kepada dia ayat-ayat Quran untuk dia mula menghafal ayat-ayat yang paling mudah. Jadi anak-anak di Gaza memang dimulakan pendidikan dengan Quran. Itu kaedah dia. Kalau kita nak baiki generasi masa depan, dekatkan dengan Quran. Kita mungkin hari ni dah ada yang terlambat kan, masih tak pandai baca Quran, lidah dah kerah. Orang nak ajar huruf bot, bo tu kan terbelik-belik tu kan. Then zal. Kalau yang lulus tu yang bata, yang tu boleh lah, alif bata tu boleh lagi. Jadi bila kita rasa kita dah agak lambat untuk belajar, tapi dia tak ada kata terlambat, maknanya masih boleh lagi belajar sampai akhir hayat kita. Tapi kita ubah pada generasi yang akan datang, sebab dia yang akan bentuk dunia masa akan datang. Kita nak siap sedia dengan sebuah kemenangan, bahawa kita akan menyediakan dunia ini dengan manusia-manusia yang kita kata, bila kita sebut tadi, Allah adalah yang paling agung, Allah yang paling besar dalam hati kita, dan sistem yang Allah bagi dalam hidup kita adalah sistem yang terbaik. Maka kita nak sediakan generasi yang bakal menjadikan sistem hidupnya adalah sistem sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Itu kaedah dia kan. Maknanya mudah je kan sebenarnya dekat dengan Quran. Baik, dekat dengan Quran ni mula dengan baca, kenal, baca, hafal, kemudian fahami. Itu yang kita ada kelas-kelas tafsir kan, untuk kita faham isi kandungan dia, dan yang paling penting amalkan isi kandungan dia. Bila kita buat je yang tu, automatik dunia Islam akan bangkit semula. Sekarang kita tengah lemah. Nak tahu ukuran lemah atau kuatnya, kita tengok Palestin, tengok Masjidil Aqsa. Itu zaman berzaman kita dah boleh ukur kekuatan umat Islam. Nak tahu, tengok kat Masjidil Aqsa. Kalau orang berani usik Masjidil Aqsa, maknanya umat Islam tengah lemah. Masjidil Aqsa tu banyak kali bertukar tangan kan. Sebelum daripada yang awalnya dulu Byzantine kuasai, kerajaan Byzantine ni sebelum Nabi jadi Rasul kan, sebelum Nabi lahir lagi kan. Kemudian sampailah Sayyidina Umar Al-Khattab mendapatkan kunci Baitul Maqdis daripada padri Kristian yang menjaga di situ. Padri itu Nasrani yang mengikut kitab Bible yang betul. Maksudnya dia masih ahli kitab. Dia serahkan kunci kepada Sayyidina Umar. Kemudian Islam pegang. Tak lama lepas tu Islam mula lemah, mulalah diambil semula oleh musuh kan? Dan umat Islam ditindas. Setiap kali musuh ambil, umat Islam akan ditindas. Kemudian diambil semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi
Walaupun sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi masih hidup dalam dunia Islam yang kuat, sebab masa tu ada tamadun Islam, tapi tak cukup kuat juga untuk menyebabkan kita boleh dapat balik kota Masjidil Aqsa, kan? Dan kemudian terlepas balik semasa jatuhnya Khilafah Islamiyah tahun 1924. Sebab tu 2024 satu keceriaan pada kita, cukup 100 tahun, genap 100 tahun tamadun Islam jatuh, dan Nabi janji setiap 100 tahun akan ada mujaddid yang akan membawa kebangkitan Islam semula, kan? Jadi itu kekuatan kita. Sekarang kita nak bina kepribadian kita ni, individu-individu muslimah yang kuat. Kuat macam mana? Ni kalau kita nak tahu cerita kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni dia ada sejarah yang hebat. Bahkan wanitanya tidak terpinggir, tidak terkecuali. Kehebatan wanita Melayu ni banyak pahlawan. Jadi yang duk pergi perang tu, orang Melayu ni, perempuan dia pun banyak pergi perang. Ada pasukan tentera Melayu. Kalau di Aceh tu sampai hari ni, kapal laut, kapal perang, tentera laut dia tu, dia namakan kapal perang tentera laut tu dengan nama seorang pahlawan wanita Aceh. Nama dia Kumalah Hayati, atau ada yang panggil Malahayati. Hayati tu kan nama belah sana lah, nama Melayu lah. Dia namakan kapal perang tu dengan nama wanita ni sebab wanita ni memang sangat hebat berperang di laut. Tu perempuan. Kalau perempuan dia pahlawan, lelaki dia tak boleh dilawan. Itu yang Musa takut. Sebab tu dia buat kita tak kenal bangsa kita. Kita tak kenal lah no? Orang Melayu kita tahu kalau sebut Melayu, malas, apa lagi, semua yang tak elok. Kalau buah-buah tempatan kita, buah-buah orang Melayu punya ni kan, hak tempatan kita semua tak elok, kan? Yang elok apple, lemon, semua buah import. Kalau kita, buah kita tu satgi ada yang angin, ada yang tajam, ada yang nenas tajam, kan? Lepas tu apa lagi? Timun berair, timun angin, temikai berair, apa lagi? Yang pahit, ada yang pahit, ada macam-macam lah. Kita kata semua tak elok. Padahal buah-buah yang import tu pun ada, semua makanan dalam dunia ni, semua buah tu kalau kita ambil buah ke sayur, semua ada kelebihan dan kekurangan. Tinggal lagi kat mana kita nak fokus. Cuba kita ambil yang ni, itu antara yang ni kita ambil kaedah bisnes. Sebab tu Allah selalu sebut ayat bisnes dalam Quran. Allah sendiri selalu sebut kita dengan Allah tu hubungannya hubungan bisnes. Sebab tu selalu Allah guna ayat dalam Quran tu jual beli gitu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum. Allah telah membeli daripada orang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Allah beli. Ada istilah beli, jual beli itu. Itu hubungan kita. Nanti di akhirat, nanti di padang mahsyar, kita semua akan jadi seller. Semua business woman. Kita akan jual. Dan yang beli, satu-satunya yang ada kuasa beli di padang mahsyar adalah Allah. Itu dicerita dalam Quran. Macam mana kaedah dia? Kita jual apa? Jual amalan kita untuk dapat syurga. Jadi kita tak pakai duit lah masa tu. Kita jual amalan kita. Amal apa yang, amal baik-baik yang kita rasa layak masuk syurga. Maka pembelinya adalah hanya Allah saja yang layak untuk menilai, okey, amalan ni layak harga berapa. Harga berapa tu lah maksudnya masuk syurga level mana. Kalau barang ni tak ada kualiti, neraka. Payment dia Allah yang buat. Itu istilah jual beli. Jadi orang meniaga ni mesti ada orang meniaga kat sini, ramai kan? Orang meniaga ni dia pandai fokus dekat kebaikan produk dia je, kan? Hak produk kita tu baik belaka, hak orang lain tak baik belaka. Padahal dua-duanya ada kebaikan dan kekurangan. Dua-dua ada kelebihan dan kekurangan. Tapi nampak tak kita boleh fokus kepada kelebihan. Kalau kita nak jual barang, macam itulah kita fokus pada kelebihan-kelebihan kita, baru kita dapat bangkit dan kita dapat menjadi seorang yang lebih berjaya. Jadi orang Melayu ni bukan sekadar malas. Cuba tengok kelebihan orang Melayu. Ada kelebihan yang diiktiraf antarabangsa sampai hari ni, tak boleh disembunyikan. Jemaah Haji Malaysia tiap-tiap tahun dapat pujian, kan? Itu kelebihan. Maknanya bukan benda yang semua orang boleh buat. Jemaah Haji Malaysia adalah yang paling tertib, yang paling ikut undang-undang.
Maksudnya kita boleh tertib dan ikut undang-undang, maknanya kita bangsa paling disiplin dalam dunia. Sebab apa dalam dunia? Sebab kat Mekah tu satu dunia ada. Dan bangsa paling disiplin yang diakui oleh kerajaan Saudi adalah bangsa Malaysia, orang Melayu. Ini kelebihan yang kadang-kadang orang sebut, orang Melayu dapat, orang Malaysia dapat pujian kan, yang paling tertib kat jemaah haji. Tapi kita tak nampak tu sebagai kelebihan. Kita masih lagi nampak kita lemah, kita layu, kita tak reti apa-apa kan. Tak, kita ada satu kelebihan yang sangat luar biasa sehingga ditakuti oleh musuh. Musuh tidak akan datang, penjajah tak akan datang ke tempat yang dia tak rasa tak ada faedah untuk dia. Ini tempat kita ni, tempat kita, dia datang sebelum dia pergi Vietnam. 1957 kita dia bebaskan, bukan bebas sepenuhnya. Kemudian dia pindah ke Vietnam. Vietnam 1957 baru mula perang. Selesai dalam sekitar 1970-an. Maknanya dia nampak kita lebih bahaya untuk dia. Dia settlekan kita dulu. Dan di situlah maknanya kita nampak macam mana kita nak bina kualiti diri kita. Sekarang kita nak bina kualiti diri kita melalui zikrullah. Kualiti kita dulu, orang Melayu hebat, bangsa Melayu hebat, tamadun Melayu, kita ada tamadun. Kita Melayu ni rumah tradisional. Kalau ada orang makan, kita pergi rumah dia, tiba-tiba tengok dia makan dekat pinggan kayu, pakai sudu kayu, cawan dia kayu, oh kita kata ni orang lama. Ada lagi yang pakai pinggan mangkuk kayu, hiasan. Dia buat hiasan. Memang betul, saya pakai. Tapi setiap kali nak beli, memang kena tengok dia punya huraian produk tu, adakah dia untuk makan minum atau untuk hiasan. Menunjukkan ada orang buat hiasan. Sebenarnya yang untuk dibuat hiasan tu pinggan plastik. Semua orang pakai pinggan plastik kan. Budak-budak lagi kita bagi dia pinggan plastik. Plastik ni toksin, racun. Kita makan atas dia, lagi-lagi letak lauk panas, lagilah racun dia betul-betul merebak. Dari kecil-kecil kita dah bagi racun. Sebab kita kata supaya tak pecah. Dan kalau supaya tak pecah, kayu tak pecah. Kayu kalau jatuh tak pecah, tukar plastik, tukar kayu. Siapa pandai buat pinggan kayu sini? Jarang dah kan, susah dah nak cari tu. Sebab orang dah tak pakai. Cuba kita wujudkan high demand. Ni bisnes lagi kan. High demand tu maknanya permintaan yang tinggi, nanti ada orang buat. Ada sebenarnya orang buat. Saya duk beli, saya memang duk pakai pinggan sudu kayu, duk pakai. Tapi susah nak dapat. Memang susah. Sebab tak banyak orang nak. Tu orang tak buat. Dia buat pun limited lah sikit sebab orang tak mau. Orang dia buat hiasan. Sepatutnya buat hiasan tu pinggan plastik. Hak selama ni duk kat dapur penuh tu cua susun. Buat hiasan. Hak tu kalau pinggan plastik ni tak payah label kata untuk hiasan atau untuk makan minum. Dia confirm untuk hiasan saja. Dia tak boleh untuk makan minum. Sakit badan kita. Dari kecil kita duk bawa masuk racun kat dia. Memang kanak-kanak kita akan bagi plastik. Kita tak bagi kaca kan, sebab takut pecah. Sekarang tukar bagi kayu, pinggan kayu. Sama juga, jatuh tak pecah. Kayu biasa orang buat kayu mahoni atau mahagoni, tu buat pinggan mangkuk. Kayu jati ada orang buat tapi dia berat sangat. Jadi tak berapa sesuai. Yang sesuai kayu mahagoni. Mahoni Malaysia sebut mahoni. Sudu semua, kalau jatuh tak pecah insya-Allah. Jadi dia sebenarnya lebih baik lah. Sebab kayu ni, kita pun makan kayu. Kayu manis makan tak? Kayu ni boleh dimakan. Kalau dia rasa lapar sangat tak cukup makanan tu, makan pinggan sekali. Boleh dimakan. Dulu kita Melayu, selain pada kayu, kita guna tembikar, tanah liat. Pun tanah liat boleh dimakan. Kalau nak buat ubat gigi sihat, itu guna tanah liat. Tanah liat ni boleh buat ubat gigi. Ubat gigi ni yang ada sekarang ni, ini datang daripada barat. Dan barat ni kalau kita tahu sejarah dia, dulu-dulu dia, orang barat ni dia tak mandi, tak gosok gigi. Sampai seumur hidup tu kita boleh bilang tak sampai 5 kali pun dia mandi seumur hidup. Dan dia orang tak pandai gosok gigi sebelum Islam datang ke sana. Dia tak ada panduan kan, dan tak ada cerita, tak ada siapa ajar pun kebersihan. Sampai sekarang orang dia orang bukan suka mandi pun, memang tak suka mandi. Dan untungnya di sana tu udara dia tak macam Malaysia. Dia tak berapa bau kan. Tapi tetaplah kalau sampai bertahun-tahun tak mandi, bau juga.
Jadi lepas Islam datang, Islam ajarlah gosok gigi pakai kayu sugi kan, kita guna kayu sugi. Dan Islam ajar dengan mandi, kebersihan tu, barulah dia orang pandai mandi. Lepas tu barulah dia orang keluarkan ubat gigi. Kita dah lama dah gosok gigi daripada zaman Nabi, guna kayu sugi kan. Dan kayu sugi ni dia kesan dia bukan untuk gigi saja, dia baik untuk otak juga. Dia lebih daripada biasa gitu, lebih daripada sekadar membersihkan gigi. Dan kalau dapat balik semula kepada kayu sugi, gunalah balik kayu sugi. Dia sunnah dapat pahala lagi kan. Baik. Jadi sekarang kita kata kita kenal diri kita, kita kenal bangsa kita, kita nak bina balik. Kita nak bina balik kehebatan kita ni, sebab kita contoh sekarang ni apa yang jadi di Palestin, apa yang jadi di Gaza, sebenarnya saat dan detik ini lepas daripada 91 hari perang kat sana, kita sebenarnya dah menuju kemenangan. Jadi sekarang kita nak siapkan diri kita untuk sebuah kemenangan adalah kita membina diri kita ni bukan lagi sebagai orang yang follow je, orang yang tak tahu apa-apa dah. Kita nak diri kita termasuk golongan yang kuat dan hebat tu. Ketika mana orang pandang Islam hebat, kita sebagai orang Islam termasuk dalam golongan yang hebat. Jadi hebatnya umat Islam adalah ketika mana kita meletakkan kuasa yang betul-betul maha hebat sebagai kuasa terbesar dalam kehidupan kita, baru kita jadi hebat. Dia macam ni kan, kita ni kan akan rasa kita boleh tengok anak orang kaya dia selalu rasa hebat kan, sebab dia anak orang kaya. Kalau gaduh dengan anak orang miskin, dia akan rasa dengan penuh bangga, dengan penuh rasa confidentnya, aku anak orang kaya, kau tak boleh buat apa-apa ke aku. Aku masuk penjara pun kejap dia keluar balik. Bapak aku bayar, selesai lah. Engkau masuk penjara, merempat kat situ. Dengan rasa hebatnya, sebab dia bersandar kepada bapak dia yang orang kaya. Sebab dia rasa hebat ayah dia tu. Kita ni kalau nak rasa, nak confident, nak rasa hebat, kita kena sedar Islam yang sedang kita anuti, yang kita bersandar, kuasa yang sedang kita bersandar adalah kuasa Allah yang maha hebat. Sepatutnya kita confident untuk beramal dengan ajaran Islam. Kita yakin untuk melaksanakan setiap daripada perintah Allah. Sepatutnya. Sebab kita tengah bersandar dengan kuasa yang maha hebat. Macam orang lah kan, kalau dia buat apa-apa benda pun, kalau belakang dia backup dia polis, dia berani buat apa saja. Sebab ada backup dia polis kan? Dia rasa sebab polis tu ada kuasa kan? Jadi kalaulah kuasa-kuasa kecil ni saja kita dah rasa cukup confident untuk melakukan sesuatu, kenapa tidak kita confident bila kita bersandar kepada kuasa Allah yang maha besar. Baik. Bila nak letakkan, macam mana kita nak letak kekuatan kita ni bila kita bersandar pada kuasa Allah? Dia syarat dia dalam fikiran kita hanya ada Allah. Itulah zikrullah tu. Zikrullah makna dia, zikir makna apa? Ingat. Jadi zikrullah maknanya ingat Allah. Jadi ingat Allah ni dia ada dua. Satu dia secara khusus, yang kedua umum. Jadi secara khusus zikrullah maknanya ingat Allah dari sudut mengeluarkan perkataan-perkataan yang secara jelas nyata merupakan ingatan-ingatan kepada Allah. Itulah zikir kita panggil. Kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kan? Banyak zikir-zikir, pelbagai zikir kita boleh pilih. Ya, itu dari segi secara khusus. Secara umum zikrullah maknanya ingat Allah dalam semua keadaan. Sekarang kita tengah ingat Allah. Majlis zikrullah kan? Baik, majlis zikrullah ini adalah majlis yang Nabi SAW sebut kan? Malaikat ni dia ada job scope kan? Setiap malaikat dia ada tugas dia masing-masing. Job scope dia tak lari pada job scope dia. Tugasan, ikut tugas masing-masing. Malaikat yang memang kerja bawa wahyu, dia tak pernah tiba-tiba cabut nyawa orang, tak. Dia ikut kerja dia. Dia memang taat kan. Jadi ada satu malaikat, kerja dia, job scope dia khas untuk mencari mana-mana majlis zikrullah. Nabi sebut majlis zikrullah. Di sinilah dibahaskan apa itu majlis zikrullah. Majlis zikrullah bukan hanya majlis yang semata-mata berzikir dengan kalimah-kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, itu sebahagian daripada majlis zikrullah. Tapi majlis zikrullah yang paling utama adalah yang macam ni. Majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang datang kelas, datang majlis ilmu tapi tak ingat Allah, ada masalah. Datang kelas yang duk ingat apa? Kejap lagi nak sembang angkat PA ni.
Kan bila lah ustazah nak ambil ni kan, nak sembang kat lama tak jumpa dia. Kan duk ingat ke dia je kan. Ataupun tiba-tiba tengok kawan kita pakai beg cantik, nak tanya ni beli kat mana beg. Nak beli juga beg gitu. Dan kepala kita masih lagi urusan-urusan selain Allah. Maknanya dia tak jadi majlis zikrullah untuk kita. Penganjur buat majlis zikrullah, ingat Allah, tapi yang join bukan semua zikrullah. Yang kita nak sekarang ni, kita semua ingat Allah dalam majlis-majlis yang seumpama ni. Baik, zikrullah ni apa kelebihan dia? Kelebihan dia yang pertama sekali, kita dapat menambahkan keimanan. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang maksudnya sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Bila disebut nama Allah, hati kita bergetar. Hari ni orang kalau sebut hati bergetar, maknanya jumpa power. Hakikatnya orang beriman ni, kalau kita disebut nama Allah, hati kita akan bergetar. Dan juga bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambahlah keimanan kita. Jadi orang beriman kalau disebut nama Allah, dia akan bertambah iman. Ada orang bila dia gaduh, masa bergaduh tu kan, dia sebut ingat Allah, tapi sebut ingat Allah tu nada tinggi. Lepas tu lawan dia apa gitu kan. Makin tinggi suara dia, makin bergaduh. Maksudnya Allah tu dah disebut dah perkataan Allah, tapi tidak mendatangkan kegerunan dalam hati kita, tak buat kita rasa tunduk. Ada seorang khalifah, Khalifah Bani Abbasiyah, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini dia terkenal sebagai salah seorang daripada khalifah Islam yang sangat adil. Khalifah ni satu hari naik kenderaan dan nak masuk ke pintu kota dia. Zaman dulu kota-kota ni memang ada dia punya tembok kan. Dia punya sempadan tu memang tembok dia. Jadi nak masuk pintu kota dia, berdiri seorang lelaki kat pintu tu. Tiba-tiba orang lelaki tu tegur khalifah ni dengan cara tegur yang kasar. Ini khalifah ni kalau kita nak faham status dia, hari ni tak ada khalifah. Hari ni paling tinggi, pemerintah paling tinggi apa dia? Jawatan paling tinggi, Perdana Menteri ataupun Presiden. Tapi dia pecah kan, setiap negara ada Presiden dia, ada Perdana Menteri dia. Kalau khalifah, kita sebut khalifah ni maknanya dia adalah ketua kepada dunia Islam. Bila dia ketua dunia Islam, maksudnya hari ni contoh, kita ada berapa negara Islam? Malaysia, Indonesia, Brunei, Arab tu semua kan. Semua tu satu je ketua dia. Itu kaedah pemerintahan Islam. Khalifah lah ketua dia. Maksudnya dia adalah seorang ketua kepada dunia Islam. Hari ni tak ada siapa pegang jawatan tu. Sebab kita tak ada tamadun Islam sekarang. Sekarang barat yang menguasai. Kan? Kita ni dimonopoli dan dikuasai oleh satu kuasa kuku besi. Amerika tu kuku besi, dia paksa kita macam-macam benda. Kita tak perasan, paksa dia tu masuk melalui sistem-sistem sampai melibatkan banyak benda dalam hidup kita. Okay? Jadi tak ada lagi khilafah Islamiah sekarang. Tak adalah namanya khalifah yang seorang tu. Jadi khalifah ni kedudukan dia maknanya seorang ketua kepada seluruh dunia Islam. Boleh bayang hebatnya macam mana kalau ada seorang tu dia ketua pada Malaysia, Indonesia, Brunei, Arab Saudi, Yaman, Palestin, Jordan, Syria, Yaman dah kan. Apa lagi, Mesir, semua negara tu, ada lagi Bangladesh, kan. Tu Islam juga lah, negara Islam. Itu semua ada seorang ketua. Maknanya dia ni jawatan tinggi. Jawatan tinggi semua. Tiba-tiba nak masuk pintu gerbang dia punya kota tu, ada seorang berdiri, dia tegur. Dia cakap apa? Ittaqullah. Orang ni entah siapa-siapa, macam gelandangan gitu kan. Tiba-tiba cakap dengan khalifah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kita lah, ada tiba-tiba pengemis lalu tepi jalan, kita ni balik masjid ni. Tiba-tiba ada pengemis lalu tepi jalan, dia cakap dengan kita, bertakwalah kamu kepada Allah. Rasa nak marah tak? Siapa dia yang baru balik masjid ni? Kan? Kita rasa, kita yang patut nasihat dia kot, kita rasa itu. Tapi khalifah yang adil ni dia takut Allah. Bila dengar perkataan macam tu, kan ada perkataan Allah dalam tu, ittaqullah.
Ini kalau kita nak test betul-betul, betul tak hati kita ni tawaduk, betul ke? Bila dia dengar je perkataan tu, terus dia turun daripada kenderaan dia, jumpa dengan lelaki ni, dia cakap, wahai lelaki, adakah apa-apa hak kamu yang tidak aku tunaikan? Punya takut daripada Allah. Rupanya lelaki tu minta duit. Kan, ni double lagi nak marah ni. Kemain lagi nasihat ittaqullah, minta duit. Kan? Dan maknanya nak gambarkan kat sini, kisah ni nak gambarkan macam mana seorang khalifah Islam tu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Walaupun ditegur oleh manusia yang dia tak kenal entah siapa, mungkin orang entah siapa-siapa, kadang-kadang orang yang tak betul pun ada kan, otak tak betul pun ada, macam-macam orang tegur dengan khalifah ni, tapi khalifah ni punya takut kepada Allah, dia tak pernah pandang jawatan manusia. Yang dia ingat pesanan dan nasihat dia betul kan? Nasihat orang tu ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Betul kan nasihat tu? Dalam bab nasihat, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah sebutkan, kata dalam bab nasihat, unzur ila ma qala la ila man qala. Dalam urusan nasihat, pandanglah kepada apa yang dia nasihatkan, apa yang dia katakan, jangan pandang kepada siapa yang berkata. Itu dalam bab nasihat. Dia ada satu lagi bab yang memang kena pandang siapa, jangan hanya pandang apa. Yang ini bab ilmu. Ilmu kena pandang siapa. Sebabnya bahaya. Kita belajar pasal akidah, tauhid. Balik-balik cerita pasal kerajaan langit. Orang pun tanya, awak belajar dengan siapa tu? Ustaz mana ngajar? Ustaz Arifin. Dia dengar nama tu Ustaz Arifin, nama macam lebih kurang macam hak tu kan. Dia pun Google tunjuk gambar ni ke Ustaz Arifin. Betul lah. Ayah Pin rupanya. Kita ingat belajar tauhid dah dengan ayah Pin. Eloklah masuk kerajaan langit. Sebab tersilap orang dalam mengambil ilmu. Jadi dalam bab ilmu, ulama kata al-ilmu dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi kalau dalam bab ilmu memang kena tengok siapa orang dia. Jadi kena tahu dulu. Misal kata kita nak ambil ilmu akidah, maka kena tahu ni memang Ahlussunnah wal Jamaah, akidah dia adalah akidah yang diakui oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita nak belajar bab fiqh ni kadang bukan ajaran sesat, tapi ada mazhab. Kalau nak belajar bab fiqh, jangan asal ambil ustaz tu belajar bab fiqh, dia ajar fiqh kita ambil je semua. Tak, fiqh ada mazhab. Mazhab ni dia tak sesat tapi beza. Jadi ada mazhab sendawa batal wuduk. Mazhab Syafi'i tak kan? Sini sendawa tak batal wuduk tak. Kalau batal jenuh lah, lepas makan petai pula tu kan. Kan? Lepas tu batal wuduk jenuh lah. Kan? Tapi ada mazhab memang sendawa batal wuduk. Tu kalau kita main panggil je ustaz ngajar fiqh, tiba-tiba dia mengajar mazhab Maliki, kita pening. Pasal apa lain pada waktu kita belajar dulu? Sudah habis salah semua ibadah kita waktu dulu. Rupanya dia mazhab lain. Itu kena pilih siapa tu. Kalau buku misalnya, nak membaca buku kena tengok siapa penulis dia. Saya menulis buku dan saya tengok fenomena masyarakat kita dalam memilih buku kat Malaysia ni. Kita sangat pentingkan tajuk. Tajuk je. Kalau ditanya kan, siapa penulis buku tu, tak ada siapa kenal. Kita pun tak kenal. Tahunya tajuk buku fiqh, tajuk buku wanita syurga. Siapa penulis tak tahu. Jarang kita ambil kisah pasal penulis buku kan. Penting penulis tu. Sangat penting. Kalau kita misalnya ambil buku, kita nak baca buku tentang hadis, penulis tu orang yang tak pernah belajar hadis. Kan? Ada tengok dia pun, kalau tengok dia punya sumber rujukan hadis dia, tak ada satu pun dia ambil daripada kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud. Semua dia ambil daripada buku-buku, misalnya buku Mutiara Hati, ambil hadis daripada buku tu. Itu bukan kaedah dia. Dan memang dalam buku tu ada hadis, tapi nak ambil hadis untuk menulis buku, tak boleh ambil pada buku tu. Sebab apa tu? Sebab kita tak kenal penulis buku tu. Penulis buku tu rupanya menulis buku pakai Google. Semua ada Google. Sekarang lagi lah ada AI. Daya intelek manusia ni dah ditukar kepada robot. Akhirnya mungkin ada orang banyak boleh hasilkan karya, tak payah pakai ilmu, pakai robot je. Robot tu sampai boleh lukis gambar orang. Tu yang dikata antara pekerjaan yang akan hilang masa akan datang ialah pekerjaan model.
Hari ni kalau nak keluarkan produk kurus, tak payah cari model kurus, pakai AI, dia boleh buatkan. Kita bagi tahu je kita nak macam mana, dia buat. Misalnya kita nak gambar apa? Kita nak gambar seorang wanita, seorang gadis ayu sedang makan buah apple, kan? Dia lukis lah. Siap, tak payah cari orang. Betul-betul macam orang hidup. Jadi model dah tak laku. Kan? Nak cari produk kurus, dulu gemuk sekarang kurus, kan? Dulu kan nak cari kena cari orang betul-betul orang gemuk, kan? Gambar dia, lepas tu nak kena cari orang kurus, ataupun orang gemuk tu sendiri kena sampai jadi kurus. Sekarang tak dah. Kan? Pakai robot je dia dah boleh lukiskan orang gemuk. Lepas tu tukar orang ni jadi kurus, dia boleh buat. Ataupun banyak ni sama, kan, filter yang gemuk jadi kurus, yang kurus jadi gemuk, muka yang tembam jadi apa, kurus, jadi slim, kan? Muka ada yang boleh tukar jadi muka cute, muka comel, suara pun boleh tukar, kan? Suara perempuan jadi laki, laki jadi perempuan tu. Sekarang ni banyak scam online. Scam sampai tahap kahwin ni scam. Ada kes kat Indonesia, dia ingatkan suami dia tu, suami lah, laki, kan? Lepas 10 bulan kahwin baru tahu suami dia perempuan. Kenal online. Habis dah kahwin 10 bulan takkan tak tahu. Adalah cara dia buat tu. Sampai perempuan tu tak tahu, isteri tu tak tahu rupanya perempuan. Rupanya dia memang kahwin scam lah, nak duit. Jadi perempuan tu dimiskinkan. Dalam tempoh 10 bulan tu kosong akaun isteri dia. Diambil oleh bukan laki, suami perempuannya. Jadi tu maknanya kita kata teknologi yang kadang-kadang kita hari ni kan kita selalu kata teknologi ni, dunia ni makin moden, kita kata. Dan teknologi semakin canggih. Ingat no, Islam tak pernah sebut macam tu. Islam tak pernah bagi tahu pun kata dunia makin canggih, makin moden, kita makin boleh buat macam-macam, tak. Yang Islam bagi tahu, hadis Nabi bagi tahu, dunia makin hancur. Yang tu ada. Dunia makin hancur dan teknologi tak pernah semakin moden, dia hanya berubah. Ingat, setiap kali datang satu teknologi, kita akan hilang satu teknologi yang lain. Melayu kita ni dulu banyak teknologi. Antara teknologi paling utama Melayu ialah kayu dan besi. Hari ni kita dah hilangkan teknologi. Tengok, tak ada orang pakai dah pinggan kayu, kan? Sudut kayu, gelas kayu, orang dah tak pakai. Kita dah hilang teknologi tu. Rumah kayu pun dah jarang. Ya, mungkin kat kampung ada lagi kot. Siapa rumah ada rumah kayu? Ada? Ada angkat separuh. Rumah kayu tu memang buat sendiri ke daripada mak dulu? Ada setengah tu daripada dulu kan, mak nenek moyang dulu, dia mesti lagi rumah kayu, kita pun tak tukar, kan? Maknanya kita hilang teknologi kita. Rumah kayu ni dia ada teknologi dia, kita jangan ingat dia tradisional, batu moden tak. Teknologi rumah kayu kan, kelebihan dia satu, dari segi kesihatan dia lebih sihat daripada batu, simen. Apa lagi, simen sangat bahaya untuk tulang kita, dia boleh mereputkan tulang kita. Kita tiap hari pijak simen kan, tu mereputkan tulang. Sedangkan kayu dia terapi untuk badan kita, dia sentiasa charging. Jadi bila kita balik rumah, kita pijak je kayu, dia charge badan kita, neutralkan balik. Secara automatik kita tak payah rehat sangat, kita dah rehat bila pijak rumah. Sebab tu hari ni pasal apa rumah, masuk je rumah jadi jiwa panas, kan? Asyik nak bergaduh gitu. Pasal badan kita penat dan rumah kita tidak membantu kesihatan kita. Kena rehat betul-betul, bareng tidur baru dapat bantu kesihatan kita. Rumah kayu dulu dari satu sudut, kayu tu hidup. Dan hari ni pun kalau kita nak terapi untuk sihatkan cas-cas badan kita, kita kena selalu pijak tanah, kan? Pijak kaki ayam. Bukan ayam punya kaki, manusia punya kaki. Tapi berkaki ayam gitu. Tak payah pakai kasut. Dan kayu tu sebahagian daripada tanah. Kayu kan keluar daripada tanah, dan dia maknanya dia memang sebahagian pada tanah yang memang bagi terapi kepada badan kita. Satu lagi teknologi angin. Pengudaraan rumah Melayu kita tu jauh lebih sihat daripada pengudaraan rumah moden. Rumah moden ni pengudaraan dia lagi moden, lagi tak sihat. Tak ada lubang atas tu, kan? Dulu batu tapi masih ada lubang atas. Sekarang ditutup rapat sebab nak buka aircon. Aircon tu penyakit lain lagi. Kita kata teknologi aircon kan sedap, boleh sejuk. Tapi ada penyakit lain daripada aircon. Aircon mengeringkan kulit kita, mereputkan tulang kita. Banyak penyakit-penyakit dia bawa. Jadi dia bukannya makin moden dah. Kita pindah teknologi. Rumah orang Melayu dulu boleh tak ada kipas. Tak ada kipas, tak ada aircon.
Padahal masih Malaysia yang sama kan. Maknanya pengudaraan dia menyebabkan dia sejuk. Dan rumah Melayu dulu, kalau kita tengok kadang-kadang dekat lantai dia tu pun, lantainya memang ada udara masuk kan. Tinggi kan, biasa tinggi rumah dia. Dan ada pula pun dia seni bina masjid dia teknologi. Sebab apa? Ada kubah kat masjid. Masjid mesti ada kubah. Dia kumpul udara ni. Jadi masuk udara-udara dari tepi ni, yang panas-panas semua dia kumpul atas tu, tengah. Lepas tu jadi kita tak rasa yang panas. Jadi masjid bentuk yang ada kubah tu menyebabkan kita selesa duduk dalam masjid, sejuk. Itu teknologi-teknologi yang kita kata kita bukan semakin moden, tapi kita semakin kita berubah gitu. Kita hanya berubah zaman. Ada banyak teknologi orang zaman dulu yang kita tak dapat dah sekarang. Baik. Cuma nanti final dia, dunia ni akhir sekali kita akan kembali semuanya kepada yang asal balik, yang Allah bagi. Sebab kod mana pun yang terbaik semuanya yang Allah bagi. Jadi dia orang ni, hari ni saya ingat boleh kita sebutlah, Amerika dah tunjuk muka dia. Selama ni dia sembunyi muka. Kita masih anggap dia tu hebat kan, masih anggap dia maju, dia moden, dia canggih, barang dia semua berkualiti. Hari ni dia tunjuk muka bahawa dia benci kita. Jadi benda yang dia bawa kat kita semuanya adalah untuk menghancurkan kita. Secara halus, sebab dia tak dapat nak hancurkan kita betul-betul genosida, dia tak mampu, dia tak kuat. Akhirnya dia hancurkan secara halus melalui hoax ataupun scam dalam sistem, dalam dunia kita. Sebagai orang beriman, kita akan sangat sedih. Kita sayang saudara-saudara kita seagama, kita nak semua yang terbaik, tapi tiba-tiba ada musuh yang menghancurkan kita dan nak kita semua hancur. Dan kita pula percaya kepada musuh lebih daripada kita percaya pada saudara kita. Kita percaya sangat kalau Amerika punya produk tu semuanya high quality, mahal mana pun kita sanggup beli. Coca-Cola orang minum lah sampai sekarang, tak berhenti-henti. Walaupun tahu dah macam-macam kan, Coca-Cola ni bukan minuman, dia tu sabun buat cuci tandas kan. Dia yang buat tu, dia tak minum pun, tahu benda tu bahaya. Dia tu merosakkan, memang untuk cuci tandas, cuma dibubur gula dan dibagi rasa sedap, kita minum. Dan memang dia nak hancurkan kita. Dah tahu kita hancur dengan tu, masih lagi dijual kata-kata. Masih ada kan, boleh kata hampir semua kedai ada. Maksudnya orang boleh boykot betul-betul. Ni kadang duduk kat kampung ni, ada satu benda yang Nabi SAW sebut kan, salah satunya ilmu tu berkembang di bandar. Nabi sebut macam tu. Tapi ni agak kampung, kita cerita kenapa sebenarnya Nabi sebut macam tu. Salah satunya, saya percaya duduk kat kampung ni aman kan hidup kita. Jam jarang jam. Ada tapi mungkin jarang. Mungkin sini adalah jam yang orang datang dari KL kan. Macam mana? Orang lalu macam tu lah. Dia tak jam teruk macam KL. KL tu perjalanan yang boleh tempuh 15 minit kadang jadi 2 jam. Sebab jam dia tu. Kita kadang-kadang je. Yang kat KL tu tiap-tiap hari. Jadi kenapa disebut di bandar? Sebab tekanan hidup, kesusahan hidup itu kadang-kadang membuatkan otak kita berkembang dan kita punya perasaan tu lebih ingin, merasa lebih, kita panggil lebih alert dan lebih terdesak untuk kita belajar ilmu-ilmu baru. Contoh kan, bila dah jam sangat dia kena belajar macam mana nak buat supaya misalnya tak stres. Macam mana nak buat supaya kereta kita tak cepat rosak kalau jam. Itu kan dia akan fikir. Tapi kalau kita tak pernah jam, nak buat apa fikir benda tu? Kan? Jadi dia tidak mengembangkan ilmu. Ini kita bagi tahu supaya kita ni walaupun dalam keadaan tenang, yang lebih hebatnya adalah orang yang duduk dalam keadaan tenang tapi masih lagi berfikir untuk menambah ilmu dengan kaedah yang sangat cepat. Maksudnya kita ada rasa keinginan dalaman kita sendiri untuk kita menuntut ilmu. Dia memang kadang-kadang cabaran hidup yang sangat besar, masalah hidup yang besar itu akan mempercepatkan kita menambah ilmu. Kalau hidup terlampau tenang, kita jadi nak buat apa belajar susah-susah. Kan susah belajar tu. Dah kita okey je hidup macam ni, sudahlah. Kan? Itu maknanya konsep kita kata kita nak membina diri kita menjadi orang yang manusia yang lebih baik. Baik, zikir ni, kelebihan zikir yang lain juga adalah memberikan ketenangan. Yang tadi pertama bertambah keimanan, yang keduanya memberikan ketenangan. Disebut dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-19, syaitan, maksud dia syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka lupa untuk berzikir kepada Allah, mereka itulah puak syaitan.
Jadi ini dalil ini menunjukkan bahawa kalau kita tidak berzikir, sebenarnya kita telah pun dikuasai oleh syaitan. Cuba kira dalam sehari berapa minit kita zikir. Lebih banyak zikir ke, lebih banyak fikir ke, lebih banyak talking bercakap. Lebih banyak bercakap ke lebih banyak berfikir? Lebih banyak ingat Allah ke lebih banyak ingat manusia? Tahu yang kita jadi banyak sangat perasaan macam-macam dengan kenapa orang tu buat kita macam ni, sakit hati kat dia, penat lah jumpa dengan dia ni, letih lah dia ni, asyik fitnah kita je, kita tak suka lah yang duk dia tu. Sebab apa? Sebab kita lebih ingat manusia daripada ingat Allah. Jadi itulah kita dapat manfaat daripada zikir. Adalah salah satu daripada manfaat zikir ni adalah ketika mana bila kita ingat Allah tadi lebih daripada ingat manusia, maka masalah apa pun tidak akan jadi besar dalam hidup kita, sebab ada Allah yang maha besar. Apa pun masalah yang ada depan mata kita, bagi kita kecil je masalah ni. Kan ada Allah, Allah lebih besar. Contoh masalah apa? Masalah kat kampung ni kadang berebut tanah ada. Orang kampung ni kaya, banyak tanah. Orang bandar tu miskin, apa pun tak ada, semua hutang. Tapi bila dah banyak harta tu, masalah dia berebut lah pula. Berebut tanah ni kita jadi putus saudara, jumpa tak mau tengok muka kan. Sampai anak beranak keturunan dia semua kita tak suka. Masalah ni akan jadi sangat besar dalam hidup kita kalau kita lupa Allah tu ada. Kalau berebut tanah, apa yang boleh kita buat? Nombor satu, dari sudut perasaan, sabar. Baik, tapi kena faham sabar tu apa? Sabar tidak menafikan hak. Bukan maknanya bila sabar diam, terima, semua okey, saya redha, tak apa. Ambil lah, tak cukup tanah ni ambil sekali dengan rumah saya, ambil. Dia bukan gitu, itu bukan sabar nama dia, tu lembek. Orang Islam ni dia tegas. Tapi sabar. Sabar tu perasaan, tapi tindakan kita tegas. Jadi kalau berebut tanah kan ada cara. Mula-mula sekali panggillah juru ukur tanah. Keluar kuas sikit dah. Kalau itu tindakan yang kita boleh buat, tak payah komplain lah. Kalau kita nak selesaikan, itu tindakan dia, cara dia. Panggil juru ukur, ukur betul-betul. Dah lepas ukur betul-betul, jiran sebelah ni jenis tak faham bahasa. Tak kira, hang ukur, yang penting mimpi aku juga yang betul. Ada juga gitu. Mimpi aku kata, atuk kata ni tanah aku. Gitu. Ada orang dia gitu. Dia juga betul gitu. Walaupun kau ukur ke, bagilah fakta ke, data apa pun, semua salah. Kalau dah macam tu, kena cari orang ketiga kan, untuk bantu. Jadi maknanya sampailah akhirnya ke mahkamah. Walaupun kadang-kadang ada juga dah masuk mahkamah, dia dah kalah, tak puas hati juga. Kita asal kita bina je tembok kat situ, dia hancurkan. Macam-macam perangai manusia. Ni yang jadi masalah sampai macam ni pasal apa? Pasal tak ingat Allah. Allah ada gitu. Dan Allah ada. Hidup kita ni yang penting kita boleh lalui hidup kat dunia ni mengikut perintah yang Allah suruh pada kita. Apa yang Allah perintahkan dah kita buat yang itu. Masalah-masalah dalam dunia itu bukan benda-benda yang normal yang perlu kita lalui dalam hidup. Baik. Sekarang kita nak tengok kepada adab. Zikir ni dia ada adab dia. Apa adab zikir? Biasa kita kalau bayang zikir ni bukan orang kata bila-bila masa ke. Kan? Bila-bila masa tengah buat apa saja. Dan dalam perintah berzikir ni dia disebut, berzikirlah kamu dalam keadaan berdiri atau duduk atau baring. Maknanya adab tu nak bincang pasal apa? Ada dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-205. Kan? Allah sebut mengenai dengan adab-adab berzikir yang cukup cantik. Baik, apa dia adab dia? Dia bukan bincang tentang masa bila. Sebab kalau masa memang anytime. Kecuali yang tak boleh kalau zikir lidah, tak boleh dalam tandas. Itu je. Tapi kalau ingat Allah boleh, dalam hati boleh. Baik. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 205 tu, wadhkur rabbaka fi nafsik, dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu. Maksudnya zikrullah lah dalam hati kamu. Baik. Jadi maknanya adab yang pertama adalah zikir tu mesti muncul kali pertama dalam hati. Ada orang dia zikir lidah dulu.
Ni dia zikir la ilaha illallah gitu. Ngantuk tersengguk kan. La ilaha illallah. Tiba-tiba orang lain kuat. La ilaha illallah. Kita buat Allah terbangun balik. Maksudnya apa? Zikir kat lidah lah tu. Hati dah lena dah. Kan? Jadi zikir ni yang pertama mesti muncul dari hati. Jadi bila dia muncul dari hati, kadang-kadang keluar kat lisan, kadang-kadang tak keluar. Jadi ada masa memang dari hati kita berzikir ingat Allah, lidah kita pun sebut juga subhanallah, alhamdulillah, lidah kita sebut. Tapi ada masa hati kita ingat Allah tapi lidah kita tak sebut. Atau ada masa hati kita ingat Allah, lidah kita sebut benda lain. Contoh, tengah bercakap kan? Contoh, saya tengah bercakap ni kan, saya tengah bercakap, saya kan kena ingat benda yang saya nak cakap kan. Kalau tidak, tak boleh flow. Yang dia tak boleh pergi ke next step. Kena ingat Tapi tak boleh berhenti daripada ingat Allah juga. Jadi macam mana kaedah dia? Ada orang dia cakap, kalau nak cakap tu hati-hati sikit. Ada yang kata hati-hati cakap. Baik, bila orang suruh kita hati-hati cakap, baik, apa yang boleh kita buat untuk hati-hati bila cakap? Hati-hati ni, ada orang dia marah kita sebab dia tak suka apa benda kita cakap. Tapi kalau kita kata kaedah kita yang Allah perintahkan adalah kita yang kena berhati-hati. Adapun orang lain tu kita tak mampu nak buat apa lah. Ni dalam banyak-banyak manusia ni kan. Banyak-banyak orang ni. Nanti balik faham lain-lain. Betul kalau tak percaya saya buat exam. Nanti jawapan lain-lain. Walaupun kadang-kadang jawapan lain-lain tu semua betul. Tapi lain-lain lah. Dia ikut kefahaman kita masing-masing. Kan? Kalau ada yang salah itu nak kena dibetulkan. Tapi insya-Allah taklah sampai salah. Salah tu maknanya dia bawa ajaran sesat ataupun tiba-tiba dia kata ustazah ajar gini sesat. Tu baru maknanya ada something kita kena bincang. Kan? Jangan mudah sesatkan orang tu, bahaya. Nak sesatkan orang ni dia kena betul-betul ada orang yang ada autoriti ilmu tu dan kemudian bincang betul-betul dengan orang tu. Sampai kepada ajaran sesat di Malaysia bukan mudah-mudah kita tengok je kita terus kata dia ajaran sesat, tak boleh. Tetap kalau di Malaysia kita kena pergi JAKIM akan siasat. Tu kaedah dia. Jadi jangan mudah kata orang yang sesat. Kawan-kawan kita ni kadang kita kata ajaran sesat dah apa, walaupun belakang dia apa gitu kan. Orang lain tak ambil yang apa. Ayat kita kan, dia tu ikut ajaran sesat apa. Ayat tu kan menunjukkan kita belum pasti kan. Tapi nanti orang yang dengar tu, dia pergi cerita ke orang lain. Tahu tak? Akak tu katakan, akak tu kata adik tu ikut ajaran sesat. Apa tu dah hilang. Dia tak adalah kata akak tu cakap kan adik tu ikut ajaran sesat apa. Dia tak sebut dah gitu. Dia akan kata terus itu ikut ajaran sesat. Itu bahaya tu. Dia pindah cerita ni cerita telefon buruk. Biasa main telefon buruk. Kita beratus 10 orang, kita cakap benda lain kat orang depan, nanti orang depan cerita kat orang kedua, orang ketiga, sampai belakang sekali totally benda lain. Sama sekali tak ada kaitan dengan tajuk asal. Itu baru 10 orang yang berbaris di satu tempat. Bayangkan kalau orang kampung A, kampung B, kampung C, kampung D, lagilah bercelaru cerita. Itu memang manusia, sebab tu kita kena pastikan orang beriman dia kena pastikan berita. Baik, itu satu, datang daripada hati. Baik, yang kedua, ayat tadi surah Al-Mujadilah ayat 19 tadi disebutkan surah Al-A'raf ayat 205 disebutkan dengan merendah diri. Jadi zikir ni adab dia adalah merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah tapi kita tak rasa kita sebagai hamba kepada Allah, tak ada nilai zikir tu. Ada orang ada berzikir yang dia fikir fokus kepada suara sedap. Hanya fikir nak sedapkan suara. Dia tak nilai dia bukan zikir. Zikir suara sedap tak salah. Tapi fokus kepada suara sedap, zikir nombor 2, yang tu yang tak kena. Maknanya dia tak masuk dalam adab berzikir. Bila tak masuk dalam adab berzikir, dia tak dapat pahala zikir. Dan yang ketiga adalah dengan perasaan takut. Jadi ada rasa yang pertama, yang tadinya rasa kita ni rendah, kita ni hamba, kita bukan siapa-siapa, kemudian kita rasa takut pada Allah. Sebab tu ada orang boleh berzikir sampai pingsan. Dia ingat Allah je pingsan, ingat Allah pingsan. Kita mungkin tak sampai lah kot, kita pingsan baru ingat Allah.
Dah sedar pada pingsan, kenapa pingsan? Ya Allah, kenapalah aku pingsan? Baru nak ingat Allah kan. Sebab tadi pingsan tu pasal tak ingat Allah lah, leka sangat main kan, sampai pingsan. Baik, jadi itu makna adab seterusnya. Adab lagi adalah tidak menyaringkan suara, tidak meninggikan suara. Jadi zikir ni kita tak boleh menjerit-jerit. Baik, kemudian adab yang lain adalah zikir ni sentiasa pada waktu pagi dan petang. Maksud pagi dan petang ni secara khusus ada zikir khas. Pagi dan petang ada zikir khas. Kita ada yang namanya maghfurat, ada yang orang yang buat Hisnul Muslim, ada macam-macam, ada zikir pagi petang. Jadi secara khusus pagi dengan petang ni dia ada memang kena peruntukkan masa khas. Masa khas untuk zikir. Baik, masa-masa lain boleh berzikir anytime, anywhere. Kan? Bila-bila masa, di mana saja. Sambil bawa kereta, sambil masak. Kan? Lepas ni daripada masak sambil beletih kan, lebih baik masak sambil berzikir. Makin sedap makanan kita. Kan? Dia ada bagi aura lah masakan kita tu. Bila kita berzikir, kita kata molekul-molekul dalam makanan tu berubah menjadi baik, menyebabkan orang dalam rumah kita pun jadi lebih baik. Jadi kesan kan? Sebab tu makan makanan masakan orang kedai takkan sama dengan masakan mak bapak sendiri, takkan sama dengan masakan kita sendiri kat rumah, sebab ada perasaan tu kan? Baik, dan yang terakhir adalah jangan sampai lalai. Jadi zikrullah ni adalah lawan kata kepada orang lalai, dan orang lalai ni maknanya, dan Allah sebut orang lalai ni sebagai orang yang keras hati dia. Jadi siapa yang tidak zikrullah, tak ingat Allah, jarang-jarang kita ingat Allah, kita hanya ingat kadang-kadang je, macam Piramli kan, kadang-kadang jarang-jarang ni kan, maksudnya kita adalah orang yang lalai. Dan maksudnya kat situ kita kalau jarang zikrullah, maknanya kita ni keras hati. Dan orang yang hati dia keras, Allah sebut sebagai golongan yang sangat cenderung untuk sesat. Inilah kunci kenapa tiba-tiba ikut ajaran sesat, tiba-tiba jadi sesat tu. Dia bukannya tiba-tiba, dia mula dengan hati yang jarang ingat Allah, hati yang lalai daripada mengingati Allah. Baik, dan kita simpulkan dengan merujuk pada ayat surah Al-Munafiqun ayat 9. Allah cerita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang yang beriman, wahai orang yang merasa diri dia beriman. Kita semua rasa beriman hari ni nah. Allah ada pesan ni dalam Quran. Allah pesan kat kita semua, jangan kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak, urusan harta benda dan anak pinak, sampai kita tak ingat Allah. Dan ingatlah, siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang tak berzikir ni, minimum yang akan dia dapat di akhirat ialah rasa menyesal dan rugi. Jadi Allah bagi tahu ni, harta dan anak-anak adalah ujian dalam dunia, adalah amanah yang kita kena laksanakan tanggungjawab terhadap amanah-amanah ni. Tapi jangan lupa ingat Allah. Ingat nak anak ni, memang kita kata kalau anak ni 24 jam kepala kita pening mikir ke anak ni. Tapi dalam kita fikir ke anak tu, kita tetap kena ingat Allah. Ingat Allah dalam keadaan maknanya pening macam mana pun tetap nak menyelesaikan masalah dengan anak. Itu caranya macam mana yang Allah bagi panduan pada kita. Harta benda kita jangan sampai lalai leka duk urus harta benda kita sampai akhirnya kita lupa untuk solat. Banyak orang tak solat sebab busy, atau minimum melewat-lewatkan solat sebab busy. Ni pasal memasak je, saya percaya kat sini banyak orang rajin masak. Nampak muka-muka masak belaka ni. Dia ada lain tau. Air muka orang yang selalu masuk dapur dengan tak, dia ada lain. Jadi masak ni, kita kata kadang-kadang dengan masak tu, cuba tengok punca dari masak tu berapa banyak masalah hidup kita muncul. Satu, masalah duit tak cukup nak beli bahan masak. Dua, tanam pokok orang lain ambil, masalah juga. Kan? Orang lain ambil buah, orang lain ambil sayur, kita yang tanam, masalah juga. Ataupun orang sebelah tanam masuk kat tanah kita, kita nak ambil dia tak bagi, salah juga tu, masalah juga. Tengah masak penat, habis semua orang kita marah sebab penat masak. Dah siap masak,
salah pula dah sebab tak sedap. Dah sudah masak tak sedap, tak ada orang nak makan, kita marah sekali lagi. Penat-penat kita masak, tak ada orang makan. Tu masakan punya masalah. Yang menyebabkan semua tu buat kita lupa Allah. Tu belum cerita nanti tiba-tiba jadi buang makanan pula. Membazir dah, orang semua tak mau makan, dia order pula kat luar. Dia panggil panda pula mai hantar makanan. Dia tak mau makan ada kat rumah sebab tak sedap. Jadi masalah lain pula. Lepas tu masalah kita kata anak kita ni payah. Nak makan je suruh kita masak, lepas kita masak tak sedap, order luar. Gaduh pula dengan anak. Banyak masalah. Sebenarnya kalaulah makan dan masak tu jadi masalah besar untuk kita, balik semula pada ajaran Nabi SAW, sebenarnya makanan ni tak payah masak sangat. Nabi biasa makan kurma saja berapa belah hari. Boleh? Kalau makan kurma saja, insya-Allah masalah tak besar. Paling besar masalah ialah asyik makan kurma je. Tu je. Tak ada istilah apalah tak pandai masak kurma. Kurma nak masak buat apa buah kurma kan? Kita takkan ada masalah-masalah yang tadi tu. Kan? Kurma ni buah yang sangat hebat. Bermula daripada sementah-mentah dia dari pokok tu dah boleh dimakan, sampailah kita simpan bertahun-tahun masih boleh dimakan. Jadi dia, kalau kita makan dia tu, dia jadi makanan asasi kita tu, kita tak banyak gaduh. Tak ada istilah kurma hangit. Mana ada hangit? Tak dimasak pun. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa ingat Allah, yang kita sebutkan muslimah dan zikrullah berpisah tiada. Jadi mudah-mudahan lepas daripada ini kita sentiasa ingat Allah, bermula daripada hati kita, kemudian lisan kita, dan yang terbaik adalah pada anggota badan kita. Jadi setiap kali kita buat sesuatu, itu adalah manifestasi ataupun satu gambaran kepada ingatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf silap dan salah, dan moga-moga kita bertemu semula di atas bumi ataupun di akhirat kelak. Kita bertemu dan berpisah kerana Allah, dan kita bertemu dalam keadaan redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada pengerusi majlis.